وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah kita dipertemukan lagi pada pagi yang bahagia ini untuk kita menyambung bacaan kitab Bahrul Mazi karangan Syekh Muhammad Idris Ibn Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sebab kepada perkumpulan kita setiap pagi. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bacakan ini akan menjadi sadaqah jariyah yang menyambung terus di antara kita kepada pengarang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ini kita akan masuk pada bab ma jaa fil masyi ala al-jawrabain. Bab ma jaa fil masyi ala al-jawrabain wal imamah. Kaitan dengan sapuan sewaktu berwuduk ke atas serban. Itu juga dalam bahasa fikihnya ke atas kopiah. Kopiah, serban, tarbus semua. Baik, kita akan baca hadisnya terlebih dahulu. Hadis yang ke-85 biiznillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina ila sayyidina Asy-Syaikh Muhammad Idris Ibn Abdul Rauf Al-Marbawi wa bisanadihi ila sayyidina al-Imam At-Tirmidzi wa minhu ila sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسح على الخفين والعمامة حسن صحيح. Yang bermaksud daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, mengambil wudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menyapu ia atas dua kasut dan serban. Nabi waktu berwudu, Nabi sapu ke atas kasut dan Nabi juga menyapu ke atas serban yang dipakai oleh baginda Rasul. Kita akan masuk perbahasan ini dan kita akan lihat satu persatu apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, babu ma jaa fil masih 'ala al-jawrabaini wal imamah. 380, bab yang telah datang ia pada menyatakan sapu atas dua stoking dan serban. Stoking dan juga serban. Ketahuilah kiranya, ya saudaraku, adalah bicara stoking itu telah lalu di dalam bab yang lepas beberapa hukum dan masalah padanya. Maka sekarang hendak masuk pada bicara menyapu air sembahyang atas serban ganti sapu atas kepala pula. Boleh ke sapu ke atas serban itu menjadi ganti kepada sapu kepala? Ini perbahasan yang kita bincangkan. Main dia pakai serban, dia tutup semua kepala, ataupun dia pakai serban, kepala ada. Mesti ada kepala ada kan. Dia pakai serban atas kepala dan serban itu menilik sebahagian kepala. Dia basuh muka macam biasa, basuh tangan macam biasa. Bila nak sapu kepala, dia hanya sapu atas serban ni semata-mata. Cukup atau tidak, dan sah ataupun tidak perbahasan ataupun perlakuan yang dibuat oleh orang ini. Ini yang ingin dibincangkan sekarang. Ataupun dengan soalan yang lain, adakah serban ini seperti khuf? Yang mana khuf boleh menggantikan kaki, maka adakah serban boleh menggantikan kepala dalam isu sapuan? Kerana kedua-duanya adalah sapuan. Adalah serban itu ialah tiap-tiap kain dililitkan ke kepala dan barang yang menempati tempatnya. Itu sebarang serban itu benda yang melilit kepala dan yang menempati tempat, dan juga apa-apa saja yang menempati tempat serban. Contoh macam kita pakai kopiah. Kopiah juga dari segi hukumnya, dari segi hukum sapuan ke atas serban, begitu juga dibincang oleh fuqaha hukum menyapu kopiah. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki imamah, memiliki serban. Kadang-kadang dalam hadis
Cuma saya tak tahu status hadis ini dari segi kuat ataupun tidak, wallahu alam. Cuma dinyatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang pakai kopiah saja. Kadang-kadang baginda pakai kopiah dan baginda lilit serban. Dan kadang-kadang baginda pakai serban semata-mata tanpa pakai kopiah. Dari segi perbahasannya, ia adalah pakaian orang Arab. Serban ini adalah pakaian orang Arab. Namun walaupun ia adalah pakaian orang Arab dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpakaian dengan pakaian biasa masyarakat ketika itu, walaupun begitu keadaannya, namun sekiranya kita memakai serban atas dasar untuk memakai sebarang apa yang dipakai oleh baginda Rasul dengan niat itu, maka kita akan mendapat pahala. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar, semua tindakan baginda Nabi beliau akan lakukan. Sedangkan yang dilakukan oleh baginda Nabi itu adalah kadang-kadang merupakan tindakan sebagai seorang manusia. Contoh, baginda Nabi SAW pernah duduk atau pernah berdiri di satu tempat. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar bila lalu tempat itu beliau akan berdiri. Kenapa? Sebab dulu Nabi pernah berdiri di sini. Padahal tidak ada dalil yang meminta supaya baginda Nabi, supaya kita berdiri di tempat begitu. Nabi berdiri kebetulan mungkin ada hajat di situ. Namun Sayyidina Abdullah bin Umar mahu melakukan sebarang perbuatan yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Mai ittiba' asyadid allazi tamassala bihi Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi kalau begitu pun dibolehkan, bahkan menjadi sebab untuk masyarakat memuji tindakan Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau Sayyidina Abdullah bin Umar, seorang sahabat pun melakukan perkara tersebut, maka mengapa pula kita tidak mahu melakukan sebarang perkara yang pernah dipakai dan juga pernah dilakukan oleh baginda Rasul SAW. Hari ini alhamdulillah kalau kita tengok ada sahabat kita dia pakai kasut, capal macam capal yang dikatakan begitulah bentuknya capal baginda Rasul. Bahkan ada yang buat gambar capal itu di atas kepala. Jadi ada orang kata ni hulu lah, melampau lah. Taklah kan. Dia kata melampau nak buat macam mana? Bagi kita, walau kita nak buat macam mana pun untuk muliakan Rasul, tak akan kita sampai pada hak yang sepatutnya. Terlalu sangat-sangat jauh berbanding dengan apa yang patut-patutnya kita kena lakukan ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adalah serban itu ialah tiap-tiap kain dililitkan ke kepala dan barang yang menempati tempatnya, seperti serban orang Mekah daripada berbagai-bagai warna, dan serban Kabul dan Hindustan besar-besar. Kau tengok cerita Hindustan yang Islam lah pakai serban besar juga. Orang Kabul dia punya kopiah dia besar. Kalau kita tengok, dan serban Kabul dan Hindustan besar-besar dan panjang kainnya, samalah dengan serban orang Sudan. Adapun serban orang Mesir, Syekh duduk Mesir lama 60 tahun. Syekh Al-Marbawi kalau ikut riwayatnya 60 tahun beliau berada di Mesir. Setelah dekat-dekat 20 tahun berada di Mekah. Syekh Idris Al-Marbawi lahir di Mekah, jadi membesar di sana dekat 20 tahun. Selesai dalam umur 20-an itu beliau pulang ke tanah Melayu dan ke kampung beliau di Lubuk Merbau. Kemudian beliau pergi menadah ilmu di sekitar pondok-pondok di Malaysia. Pondok antara pondoknya di Madrasah Idrisiyah yang berada di Masjid Bukit Candan, Bukit Candan Kuala Kangsar. Masjid yang cantik yang kalau kita tengok dalam orang azan ditunjukkan masjid cantik tu. Masuk dalam tu dia taklah luas sangat, tapi binaan dia cantik. Berhadapan dengan masjid tu ada satu madrasah dinamakan Madrasah Idrisiyah, mengambil nama Raja Perak dulu, Sultan Idris. Syekh Idris Al-Marbawi pernah tinggal dan belajar di situ. Kemudian Syekh Idris juga pernah belajar di Bukit Mertajam, pernah belajar di last kali antaranya Pondok Tok Kenali di Kelantan. Kemudian daripada setelah belajar di sini di Malaysia, beliau pun pindah dan menyambung pelajaran di Mesir. Jatuhlah hati beliau di Mesir, akhirnya duduk dekat 60 tahun di bumi Mesir. Dan saya pernah melihat tulisan, Allah itu tulisan tangan beliau atau tulisan tangan orang yang tolong tuliskan, tapi saya rasa itu tulisan tangan beliau yang menyatakan wasiat, sekiranya aku mati nanti di bumi Mesir, maka begiam. Memang beliau sudah niat untuk mati di Mesir, tapi Allah SWT mentakdirkan setiap orang tu dia akan mati di tempat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Okey, adapun serban orang Mesir. Adapun serban orang Mesir ialah kecil-kecil jua pada ghalibnya, daripada kain putih, jarang sahaja. Kita semua tak payah syarah ni, nampak dah tiap hari. Maka inilah semua bagi
serban yang akan dibicara di dalam bab ini pada menyapu wuduk atas ganti sapu kepala. 381. Masalah menyapu serban ganti kepala dan hadisnya. Ya saudaraku telah dikeluarkan, maafkan saya, ya saudaraku telah dikeluar oleh Tirmizi akan masalah menyapu serban ganti sapu kepala itu beberapa hadis. Pertamanya iaitu Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu katanya. Saya terlangkau Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa masaha 'alal khuffaini wal imamah. Diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah katanya, mengambil wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyapu ia atas dua kasutnya, kemudian daripada sempurna basuh muka dan tangan dan menyapu kepala. Kalau kita perasan Syekh Idris menterjemah sambil menghurai sebab kalau kita tengok dalam teks tak ada pun setelah selesai basuh muka, tangan, mana ada. Tapi ini metod beliau dalam menulis kitab ini. Beliau akan mendatangkan huraian serentak dengan terjemahan. Jadi kalau kita tahu matan tak apa, tapi kalau tak tahu matan tu yang agak mencabar bagi orang yang mahu mentahqiq kitab ini, kerana mereka kena mengagak-agak apakah sebenarnya teks asal dalam bahasa Arab, dicari, jumpa, compare pula, buat perbandingan. Sebab kadang-kadang Syekh Idris akan mendatangkan huraian yang disamakan sekali dengan terjemahan, lalu kadang-kadang kita tak tahu yang ni kalam Syekh Idris ke kalam orang yang diterjemahkan kalamnya oleh Syekh Idris. Okey. Ni saya saja sebut ni supaya bagi semangat ke kawan ni, sebab kitab ni belum lagi ditahqiq sepenuhnya. Kita baca dulu, insya-Allah mana tahu lepas ni kot lahir ulama-ulama besar daripada sini yang akan mentahqiq kitab ini. Kalau 1 tahun boleh tahqiq 1 jilid, insya-Allah 20 tahun lagi, 12 tahun lagi siaplah semua jilid. Tapi kalau setahun tahqiq 2, memang lagi 80 tahun. Setahun tahqiq 3 tahun tahqiq 1 kitab contoh. InsyaAllah dalam 100 tahun lebih siap. Kalau 4 tahun tahqiq sekali, mungkin 200 tahun. Macam itulah kan. Sebab boleh pilih package yang ingin dipilih oleh masing-masing. Atau banyak sangat Ustaz, tak perlu Ustaz, kita tak payah tahqiq. Itu antara package yang menarik. Okey. Diriwayatkan daripada Al-Mughirah ibn Syu'bah katanya, mengambil wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyapu ia atas dua kasutnya. Kemudian daripada itu setelah kemudian ini maksudnya setelah. Kemudian daripada sempurna basuh muka dan tangan dan menyapu kepala. Dan imamah, yakni serban, iaitu dengan melalukan dua tangan atas serban. Itu Nabi juga ketika berwuduk telah melalukan tangan Nabi ke atas serban baginda Nabi. Tangan baginda yang basah, baginda lalukan ke atas serban baginda yang mulia. Kata Abu Isa, telah ada datang riwayat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masaha ala nasiyatihi wa imamatihi, telah menyapu ia atas ubun-ubun dan serban. Apa ubun-ubun? Kalau kita faham apa tuan? Di mana ubun-ubun? Ini ubun-ubun ke? Niat yang budak yang lembut tu. Nampak? Maksud dia menterjemahkan kalimah nasiyah pada beliau berdasarkan logat beliau. Nasiyah itu ini. Satu penting kita kena baca ni dengan kita melihat juga perbahasan fiqh dan melihat pada teks hadis. Kalau kita faham semata-mata bahasa Melayu, Nabi menyapu ke atas ni. Sedangkan yang disapu adalah muqaddamur ra'si ni. Di sempadan antara dahi dan juga kepala. Jadi nasiyah itu memang diterjemahkan oleh Syekh Nawawi dengan kalimah ubun-ubun. Dalam keadaan kita secara ghalibnya faham ubun-ubun adalah di kawasan lembut yang berada di atas kepala itu. Jadi penterjemahan kena faham kitab ni kena faham berdasarkan logat beliau, bukan berdasarkan logat kita. Kadang-kadang berlaku salah faham antara kita salah faham. Kadang-kadang antara dua orang tu berlaku dengan sebab tak faham istilah. Istilah yang dia pakai kita faham lain, dia faham lain. Contoh bila ulama-ulama tasawuf sebut kita berdoa kepada Allah agar kita sampai kepada maqam
wahdatil wujud. Wahdatul wujud orang sufi sebut kita berdoa agar kita diberikan izin, diberikan rezeki oleh Allah untuk sampai ke tahap ke makam wahdatul wujud. Yang orang awam ke bang, dia nak kata dia dengan Tuhan jadi menyatu. Dia Tuhan, Tuhan dia. Nampak tak bahaya kan? Kita faham istilah mereka dengan istilah kita. Patutnya kita nak faham cakap orang dengan istilah dia. Kita nak baca mazhab Syafi'i, dia sebut al-mazhab, itu mazhab Imam Syafi'i. Tak salah. Itu istilah kamu. Sekarang ni kamu baca kitab siapa? Kitab kamu ke kitab dia? Kitab dia. Maka kena ikut istilah dia. Fahamilah bahasa orang dengan bahasa dia, bukan bahasa kita. Contoh macam saya orang Minang. Kalau saya sebut kepada kawan-kawan awak orang miskin, buruk lagi kita. Awak orang miskin, rupalah buruk contoh kan. Rupalah buruk tu kalau terjemah ke bahasa Melayu, rupa dah buruk kan. Awak orang miskin, buruklah rupa kan. Duit nak ada, duit tak ada kan. Baju koyak rabak contoh kan. Sebab akan kata apa? Kau ajarnya orang ke? Sedap kata kau orang. Betul tak? Padahal saya cakap tu, kalau saya cakap dengan orang Minang, apa orang Minang akan sebut? Sabar akhi. Sabar tu. Sabar. Tak apa, insya-Allah adalah rezeki tu, adalah rezeki tu. Kita cakap awak orang miskin, awak duit tak ada, baju awak koyak rabak, anak awak sadoi bodoh contoh kan, semuanya bodoh kan. Bingung sadoklah kan, semuanya bingung contoh. Kita cakap dengan orang lain, orang tu nampak dia. Sedap kata kat orang. Hang tu apa? Kalau cakap orang Kedah, hang tu yang bodoh, bukan anak aku yang bodoh. Betul tak? Tapi kalau dia cakap dengan orang Minang, saya cakap dengan orang Minang, anak dia no sadu Allah bingung, semuanya bingung. Ada yang cakap nak ianya dah ngah kata den kan. Kan? Betul kan? Saya cakap semua tak dengar. Awak rogi, awak begini, orang Minang kata sabar. Insya-Allah adalah tu. Sebab awak dah masuk Minang, maksud saya. Cakap dengan orang lain marah gaduh. Jadi istilah yang perlu kita fahami, kalau kita baca ucapan orang, ucapan dia tu, istilah dia tu apa. Dan itu yang kadang-kadang berlaku pertikaian di antara seseorang dengan seseorang yang lain. Rupa-rupanya sebenarnya kalau ditahrirkan mustalahat tak khilaf pun. Hakikatnya salah faham kan. Sebab tu dalam yang selalu diulang-ulang oleh Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, ucapan daripada Imam Al-Ghazali, seingat saya beliau menyatakan kalau tak silapnya daripada ucapan Imam Al-Ghazali, law sakata man lam ya'rif la qallal khilaf. Law sakata man lam ya'rif, bukan begitulah ukama qal man law sakata man lam ya'rif, ataupun law sakata man la ya'rif la qallal khilaf. Kalaulah orang yang tak erti itu senyap, sikit je perbezaan kita. Tapi sebab semua orang rajin bercakap sekarang zaman Facebook, semua nak mengulas jadi menyebabkan berlaku pertikaian dan perbezaan yang berat. Baik. Kata Abu Isa, telah ada datang riwayat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ala nasiyatihi wa imamatihi, telah menyapu ia atas ubun-ubun dan serban. Demikianlah hadisnya yang dikeluar oleh Syafi'i di dalam dan Muslim dan sahihnya. Apa yang saya sebab faham di sini? Wallahu alam, yang kita faham berlakulah macam ada kekeliruan pada kalimah Mungkin maknanya sama ada sabukul kalam ataupun syaitul ukirah, masa nak taib tu, orang yang tolong taib tu tersilap tulis. Kalau kita tengok di sini, demikianlah hadisnya dikeluarkan oleh Syafi'i di dalam dan Muslim dan sahih. Maksudnya dan Muslim di dalam sahihnya. Jadi la'alla sawab, dan sahihnya itu ditukar kepada di dalam. La'alla sawab berdasarkan siyaqul ayah fahimnaha kaza. Demikianlah hadisnya dikeluarkan oleh Syafi'i di dalam dan Muslim di dalam sahihnya dan orang-orang lain. Kata Abu Isa, bermula hadis Al-Mughirah ibnu Syu'bah itu ialah hadis hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Tirmizi satu hadis lain atas dalil sapu atas serban itu dengan katanya. Kita baca hadis terlebih dahulu, hadis yang ke-86. An Bilal radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal khimar. Daripada Bilal
radhiyallahu taala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu ia atas 2 kasut dan tudung kepala. Nabi pakai tudung ke? Bukan. Maksud dia, Nabi ketika itu ada kepala baginda ditutupi oleh sesuatu yang mungkin serban. Khimar ni sebarang benda yang menutup. Cuma dipahami kalau istilah biasanya khimar itu merujuk kepada tudung orang perempuan yang menutup kepala mereka. Namun oleh kerana lelaki tak boleh pakai tudung, dibawa pula istilah al-khimar, menunjukkan khimar ay allazi khamara ra'sar rasul ay satara ra'sahu. Sebab khamr itu diambil dari kalimah khamara dengan maksud satara. Sebab tu siapa yang minum arak sutira aqluh, al-khamru satara aqlah. Arak itu akan menutup otak dia, menutup akal dia sampai dia jadi orang yang tak dapat berfikir dengan waras. Baik, kita lihat hadisnya yang didatangkan oleh Imam Syekh Ismawi dalam huraian. Saya baca sekali lagi. Dan telah dikeluarkan oleh Tirmizi satu hadis lain atas dalil sapu atas serban itu dengan katanya, an Bilal radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam masaha 'ala al-khuffain wal khimar. Diriwayatkan daripada Bilal bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyapu ia atas 2 kasut dan khimar, yakni serban. Huruf nun tu macam bertitik 2 tu. La'alla sawab imam kembang, mungkin kembang. Dia punya dakwatnya kembang. Yakni serban, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Yang demikian itu dengan sebab khimar itu satu barang penutup kepala jua. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahawa ketika Nabi berwuduk, Nabi menyapu ke atas sesuatu yang menudungi kepala baginda. 382, masalah menyapu wuduk atas serban dan hukumnya. Kata Abu Isa dan sebagai di dalam hadis pada masalah 381, itulah perkataan yang ketiadaan seorang daripada ahlul ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada mereka itu Abu Bakar dan Umar dan Anas radhiyallahu anhum. Maknanya bukan seorang yang sebut, sebaliknya ramai di kalangan sahabat Nabi yang menyatakan bahawa ketika berwuduk kita boleh sapu ke atas serban yang kita pakai. Dan dengan dialah perkataan Al-Auza'i dan Ahmad dan Ishaq. Ni nama-nama yang kita dengar ni, ini semua nama-nama mujtahid. Orang yang sampai ke tahap ijtihad satu ketika dahulu. Maknanya mujtahid ni, ulama-ulama besar dalam fiqh ni bukan hanya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Sebaliknya di sana ada pelbagai lagi mazhab-mazhab fiqh yang mu'tabar. Antaranya mazhab Imam Al-Auza'i, antaranya mazhab Imam Ishaq ibn Rahuyah, antara mazhab Al-Imam Al-Bukhari itu sendiri. Al-Imam Al-Bukhari antara ulama hadis yang sampai ke tahap ijtihad. Sebab ijtihad ini dia bukan semata-mata bila seseorang itu dia belajar hadis, dia baca hadis daripada satu ke sampai habis, lalu dia boleh berijtihad. Tak, dia kena ada dalil yang lain, dia kena faham usul fiqh, dia kena itu, dia kena ini. Jadi antara ulama hadis yang sampai ke tahap ijtihad adalah Al-Imam Al-Bukhari. Namun para hadirin rahmati Allah, Allah mentakdirkan mazhab fiqh yang kekal hanya 4. Yang lain hanya dinukilkan pendapat-pendapat mereka dalam masalah-masalah tertentu, dalam keadaan tidaklah dikhidmatkan ucapan mereka sebagaimana mazhab 4 itu dikhidmatkan. Kalau kita baca kalam Imam Syafi'i, kita akan tengok macam mana Imam Nawawi faham huraian ni, macam mana, apa masalah yang timbul. Adakah di sana ada masalah yang lain yang macam masalah ni? Mari dibuat kajian secara terperinci terhadap ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i itu sendiri. Begitu juga dengan ucapan Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Tapi Imam Auza'i, mana ashab dia? Mana dia punya sanad yang menyambungkan kita sampai kepada Imam Al-Auza'i dari segi mazhab? Tak ada. Allah Ta'ala mentakdirkan ulama-ulama ini ada peranan mereka yang diinginkan oleh Allah. Walaupun mereka hebat dalam semua bidang, namun Imam Auza'i hanya dikenali dalam beberapa pendapat beliau yang didatangkan oleh ulama-ulama kemudian disebut. Imam Auza'i dalam masalah ni kata begini, itu je. Tapi masalah lain tak sampai, tidak dikhidmatkan.
Dan begitulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang diinginkan olehnya. Yaf'al ma yasha. Betul, contoh macam kita sendiri pun, kita belajar betul kita akan jadi alim, tak tahu tak? Belajar ya. Tak jadi alim tak ada masalah, tapi tak mengaji itu yang masalah. Tak jadi alim tak ada masalah. Saya teringat apa saya boleh tanya pada guru saya, Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, ya Sayyidi mata sa'akun aliman. Belajar nak faham tak faham kan? Mata sa'akun aliman, Syekh kata la tas'al mata sa'akun aliman. Lebih kurang begitulah. Syekh kata minan nas fima makna ni saya tak hafal ni, lebih kurang lah. Minan nas man ta'allama waqtan saghi wa waqtan qalilan fasara aliman, wa minan nas man ta'allam fatrah tawilah fa akhiran sara aliman, wa minan nas man ta'allam fatarat tawilah wa akhiran mata wa lam yakun aliman. Jadi yang dituntut itu menuntut ilmu dengan kemampuan yang kita miliki. Adapun natijah sama ada kita akan jadi orang alim ke, jadi mujtahid ke, jadi muhaddis ke, itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan pilih hamba-hambanya yang akan menjadi khadim kepada agama ini. Berkata mereka itu sapu atas serban dengan tiada berhajat. Berkata mereka itu maksudnya mereka berpandangan bahawa harus sapu atas serban. Berkata mereka itu sapu atas serban dengan tiada berhajat sapu kepala, tetapi dengan syarat dipakainya serban di dalam taharah sebagaimana hukum menyapu atas kasut pada mereka itu. Maknanya kalau siapa-siapa yang berpandangan dengan pandangan Imam Auza'i contohnya, ketika berwuduk dia sapu atas kopiah dia saja, selesai. Dengan syarat semasa dia nak pakai kopiah, mula-mula dulu dia pakai dalam keadaan dia sedang berwuduk, seperti mana orang yang ingin menyapu ke atas khuf. Jadi kalau mazhab Syafi'i tak sah, mesti sapu juga kepala, tak boleh sapu semata-mata atas serban. Jadi Imam Syafi'i faham hadis yang menyatakan sapu atas serban itu bukan nak cerita itu saja dilakukan oleh baginda Nabi, tetapi ingin menyatakan menyapu di atas serban, dan hadis lain menunjukkan baginda juga sapu ke atas kepala. Jadi Nabi sapu kepala dan Nabi sambung baki kepala baginda Nabi dengan menyapu ke atas serban. Jadi kalau orang kata ni hadis ni Ustaz, ya memang hadis ni Imam Syafi'i jumpa dah hadis ni, yang takut. Tapi masalahnya kefahaman. Bukan isunya ini hadisnya sahih tak? Hadis sahih itu peranan ulama hadis dalam menentukan status hadis. Namun peranan untuk istinbat hukum itu pendapat, itu pandangan fuqaha, itu peranan fuqaha. Seakan-akan fuqaha kata, wahai muhaddis, tolong beritahu saya hadis sahih dalam bab ini, hadis hasan dalam bab ini, hatta hadis dhaif pun beritahu kat saya. Saya akan cek. Akhirnya muhaddis pun tugasnya mengumpulkan hadis, menyatakan darjat. Okey, ini hadisnya wahai fuqaha. Fuqaha kata syukran ayuhal muhaddisun. Muhaddis kata mungkin astarik ma'aka fi istinbat. La. Ibqa fi makani ahsan. Innaka anta lasta bi mujtahid wa la yajuzu li ahadin ghairi mujtahid an yajtahid. Okey? Anta makanuk atau dauruk al-bahsu an darajatil hadis wa innahu la amrun azim 'inda Allah. Amma istinbatul ahkam hadha majal akhar yahtaj ila unas akharin mutaqassisin. Betul Imam Syafi'i menyebut kepada ulama-ulama hadis, antumus sayadilah wa nahnul atibba. Kamu wahai ulama-ulama hadis yang tak sampai ke tahap ijtihad, kamu ini orang yang menjual ubat. Ini ubat-ubat yang kami sediakan. Adapun nak guna sukatan berapa itu kami, kata Imam Syafi'i. Baik, kepada golongan fuqaha lah yang akan menentukan dan mengeluarkan saripati hukum daripada hadis-hadis yang datangkan oleh al-muhaddisun. Bukan untuk merendahkan martabat ulama hadis, tidak sama sekali. Tetapi isunya adalah at-takhassus. Lakin law huwa mujtahid wa ma'a zalik muhaddis wa ma'a zalik lughawi wa ma'a zalik mufassir, ya Allah, izan huwa bahr fil ulum. Ketika itu tak ada masalah lah. Syarat nak mengeluarkan hukum hakam, mestilah seorang itu sampai ke tahap ijtihad. Barulah yang dia keluarkan itu adalah mantap. Sebab tu tidak menjadi satu benda yang salah kalau kita kata, kalau bertemu ni antara Al-Quran, antara Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadis bertemu dengan kalam ulama, saya akan pegang kalam ulama. Tak salah ucapan itu. Kalau Quran dan hadis bertembung, berlaga dengan ucapan Imam Syafi'i, saya akan pegang kalam Imam Syafi'i. Kita tolak Quran ke tak? Kita tolak hadis ke tak? Habis tu kenapa pegang Imam Syafi'i? Kerana dengan berpegang dengan kalam Imam Asy-Syafi'i lah saya akan berpegang betul dengan kefahaman yang betul terhadap Al-Quran dan juga hadis.
Dan hari ni orang tak perasan, ataupun orang saja buat tak perasan dalam bab ni. Saya ingat lagi, saya pernah ditanya soalan tu. Kita nak pegang kalam siapa ni Ustaz? Nak kalam, ni kalam Rasulullah. Ni Rasulullah macam apa ni? Kenapa kita nak tolak kalam maksum ni dan kita nak pegang kalam Imam Syafi'i? Walaupun kami hormat Imam Syafi'i, tapi dia juga manusia. Kenapa yang kita nak pegang kalam ulama sekarang itu, tolak kalam Rasulullah? Siapa kita? Kita nak minta syafaat ke siapa? Dia pula, dia koi besar masalah. Kita tahu macam sabar je. Sabar. Dia kadang-kadang susah juga semangat ni. Dia kalau nak marah dia jadi bahasa Kedah. Tapi kalau orang lembut dia jadi bahasa Minang. Kalau sahabat dengar saya cakap Kedah tu dia nak ular. Okey, kita sambung kembali. Kalau tak boleh kita dikembang lagi. Baik. Berkata mereka itu sapu atas serban dengan tiada berhajat sapu kepala, tetapi dengan syarat dipakainya serban di dalam taharah sebagaimana hukum menyapu atas kasut pada mereka itu. Kalau kita tanya pada ulama ni, mana dalil kata kena pakai serban mesti pakai wuduk? Nabi SAW jelas menunjukkan baginda sapu atas serban. Mana syarat? Mana syarat kena berwuduk terlebih dahulu sebelum pakai serban? Kalau pakai serban ketika berhadas, lepas tu nak berwuduk sapu atas serban tak sah. Mana ada dia? Mai hadis satu pun tak apa dah. Dhaif pun tak apa. Saya tak jumpa tu kan. Habis tu yang hampa duk pandai-pandai ijtihad keluarkan hukum hakam ni pasal apa? Sebab apa? Hang Imam Mazhari awak yang pandai-pandai letak syarat. Maksud kata sabarlah. Kita akan mengaji dalil ni Quran, sunnah, ijma', qiyas. Saya duk qiyas ni. Kan sapu atas kau kena pakai wuduk. Jadi dia sapu, dua-dua sapu jadi sama. Nampak tak? Salah satu istimbat dalil kepada istimbat hukumnya qiyas. Kalau kita kata hadis, apa dalil bahawa kena ada wuduk? Kalau nak sapu atas serban kena ada wuduk. Kita pun datangkan dari sungguhnya Nabi SAW dalam satu hadis, baginda Nabi SAW ketika nak dicabut kasut baginda Nabi, supaya Nabi dapat basuh kaki, Nabi kata tak saya cabut. Saya pakai kasut tadi dalam keadaan saya berwuduk. Nabi ketika itu nak berwuduk. Sayyidina Jarir Ibn Abdullah nak buka kasut, Nabi kata saya telah berwuduk. Kalau kita baca hadis tu pada orang kata, hang gila ke? Aku tanya dalil sapu serban, yang hang bawa dalil sapu kasut ni apa? Dia ingat kita gila, padahal dia tu yang tak benar. yang tidak tepat. Kerana ulama tadi menggunakan kaedah qiyas, dan qiyas merupakan salah satu dalil yang diterima oleh Ahlussunnah, hanya ditolak oleh orang-orang yang bukan beraliran dengan aliran Ahlussunnah. Jadi para hadirin dirahmati Allah, itulah kita belajar di Al-Azhar, alhamdulillah sekurang-kurangnya kita boleh menjadi benteng. Lepas tu kalau kita tengok orang Azhar ni, dia tak bergaduh sangat, dia tak nak berdebat sangat. Dia nak bergaduh orang lain. Dia kena jadi neutral juga lah, dia kena jadi pendamai. Baik. Malam tadi tidur cukup. Itu yang jadi semangat ni. Tidur pukul 2. Okey. Dan telah berkata, oleh ketiadaan seorang daripada ahlul ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, iaitu tiada harus menyapu atas serban semata-mata. Dan inilah mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Bahkan maksud mau ni hendaklah. Mau di sini maknanya hendaklah. Bahkan mau menyapu dengan setengah daripada kepala. Maksudnya sebahagian. Walaupun mungkin sikit ke, banyak ke, 1/2 ke, 1/3 ke, 1/10 kepala ke, tak kisah. Setengah ni bukan maknanya 1/2. Bahkan mau menyapu dengan setengah daripada kepala serta serbannya. Dan ialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Malik Ibnu Anas dan Ibnul Mubarak dan Asy-Syafi'i. Imam Ibnul Mubarak ulama hadis, ulama besar dalam ilmu hadis. Beliau yang mempelopori ucapan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Dan masa sama beliau juga salah seorang yang sampai ke tahap ijtihad. Sebab tu ucapan-ucapan fiqh beliau dinukilkan oleh ulama-ulama silap. Tapi mana ashab beliau? Mana ulama-ulama selepas beliau yang menulis kitab berdasarkan mazhab beliau? Tak ada. Sebab Allah mentakdirkan ada orang-orang tertentu yang akan mengembangkan hukum hakam fiqh berdasarkan ijtihad mereka. Jadi agama Islam ni sir. Agama Islam ni rahsia. Dia ada silsilah rahsia yang Allah sudah tetapkan.
Dalam keadaan kalau kita sendiri, kita nak buat mazhab contoh, jom kita buat mazhab, kita pastikan selepas kita mati ni ada, kita dah buat perancangan, kertas kerja siap, bajetnya berapa, upah untuk setiap orang mesti pegang mazhab kita. Entah sebelum kita mati orang tak nak pegang mazhab kita dah, entah kita pun tak nak pegang mazhab kita. Jadi nak ceritanya Islam ini dia ada penjaga dia. Jangan risaulah, akan bangkit di kalangan umat Nabi Muhammad ni orang yang akan mempertahankan dan akan menyatakan kebenaran dan melawan segala fikrah yang ingin merosakkan dan mencemarkan Islam itu sendiri, insya-Allah. La'alla azza wa jalla yaj'alana min haula biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Isa, maafkan saya, dan ialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Malik Ibn Anas dan Ibn Mubarak dan Syafi'i. Okey. Kata Abu Isa, dan telah aku dengar Al-Jarud Ibn Mu'az, katanya telah aku dengar akan Waqi' Ibn Al-Jarrah. Imam Waqi' bukannya guru kepada Imam Syafi'i. Ke beliau dah orangnya? Rasanya bukan. Waqi' Ibn Al-Jarrah ni orang lain. Bukannya guru kepada Imam Syafi'i, kalau tak silap je lah. Waqi' Ibn Al-Jarrah antara ulama hadis. Dalam masa yang sama beliau juga adalah fuqaha. Antara yang disebut qala Waqi'. Berkata ia, jika menyapu seseorang atas serban, nescaya memadai akan dia kerana asar. Maksudnya kerana ada dalil, ada dalil dia bersumberkan daripada sahabat Nabi SAW. Kadang-kadang asar juga digunakan merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Jadi kita tak pastilah istilah asar ni merujuk kepada perbuatan atau ucapan sahabat Nabi ataupun merujuk kepada hadis baginda Rasulullah SAW. Kita kena buka pula lah, kena cari pula. Sebab kalimah asar tu sendiri adalah merupakan satu istilah yang berbeza maknanya. Ada orang biasa sebut asar maknanya bawaan kepada hadis. Jadi ucapan Sayyidina Umar contoh, itu asar bukan hadis. Ada orang dah asar tu apa saja yang diriwayatkan daripada baginda Nabi dan juga yang disebut oleh sahabat, dinamakan juga asar. Jadi kita kena tengoklah, kalau kita rajin, kita kena carilah asar yang dimasukkan sini hadis ataupun ucapan sahabat. Istilah. Kata Abu Isa lagi, telah berkata Abi Ubaidah Ibnu Muhammad Ibni Ammar Ibni Yasir, sebentar Abidah atau Ubaidah? Sebentar. Waqi' Ibn Jarrah. Ubaidah, Ubaidah bukan Abidah. Kata Abu Isa lagi, telah berkata Abi Ubaidah Ibnu Muhammad Ibni Ammar Ibni Yasir, telah aku tanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu daripada sapu atas dua kasut. Maka katanya, bermula yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya anak saudaraku, ia menyapu kasutnya. Dan telah aku tanya pula daripada hukum sapu serban. Maka katanya ialah sentuh air akan rambut, yakni pasti sapu kepala dengan air, kemudian sempurnakan dengan sapu atas serban. Ini yang didatangkan ini untuk menunjukkan syarat menyapu serban tidak boleh semata-mata sapu serban, sebab ini mesti juga disapu sebahagian juzuk kepala. Jadi di dalam masalah ni ada dua pendapat lah. Kata Imam Syafi'i di dalam kemudian daripada telah didatangkannya beberapa dalil daripada Quran dan hadis. Ini ucapan Imam Syafi'i. Manakala telah diizin Allah Ta'ala dengan menyapu kepala,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ia berserban, maka menyingsing ia akan serban, menolak ke belakang sedikit. Menyingsing ni menolak ke belakang sedikit. Maka menyingsing ia akan serban, beri terbuka ubun-ubunnya. Apa maksud ubun yang digunakan oleh Syekh Idris Marbawi? Ni, muqaddamur ra'si, bukan ubun-ubun yang kita faham tu. Maka menyingsing ia akan serban, beri terbuka ubun-ubunnya, iaitu itulah menunjukkan atas bahawasanya tiada sah sapu melainkan atas kepala. Sebab Rasulullah SAW, Nabi pakai serban. Bila Nabi tak nak buka serban, ketika Nabi sedang berwuduk, Nabi akan dongakkan serban ke belakang dan Nabi akan sapu kepala di bahagian depan. Kemudian Nabi sapu serban Nabi yang berada di atas kepala baginda Nabi. Jadi kata Imam Syafi'i, ini menunjukkan bahawa mesti sapu juga sebahagian daripada kepala. Kalau sapu serban semata-mata tak sah. Dan aku sukalah kiranya menyapu seseorang atas serban serta kepala. Kalau kita pakai serban, betul kita dongak sapu sini, boleh juga. Ini yang wajibnya. Tapi kata Imam Syafi'i, lagi baik dia sapu keseluruhannya. Sebab yang sunnah sebenarnya adalah menyapu seluruh kepala. Tapi oleh kerana atas kepala ada benda, maka sapulah benda yang berada di atas kepala secara keseluruhannya, untuk menjadi ganti kepada menyapu kepala seluruhnya. Kalau orang kata, kenapa tak buka serban? Ya, kalau nak buka boleh. Tapi kalau serban ni jenisnya besar, serban ni nak lilit pun jenuh, dia duduk depan cermin sampai setengah jam nak bagi betul serban. Saya dulu macam tu, buka serban, buka setengah jam. Ish tak puas hati, buka balik. Tarik sikit, tengok sikit. Tengok jangan. Okey. Setengah jam sekarang apalah dah tua Jadi kalau susah, dia dongak gitu je lah. Ikut masing-masing lah. Dua-dua Nabi buat. Nabi juga pernah sapu kepala seluruhnya, supaya orang yang pakai serban, dia nak buka serban yang sepayah, dia rasa seronok sebab dia juga melakukan perbuatan yang dibuat oleh baginda Nabi. Orang yang buka semua, yang bila nak berwuduk dia buka serban dia sapu kepala semuanya, dia juga seronok kerana dia juga telah melakukan apa yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap perbuatan kita akan ada nasib daripada tindak tanduk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat baginda Nabi itu, supaya kita buat benda pun mesti Nabi juga ada sunnah dalam perkara tersebut. Dan aku sukalah kiranya menyapu seseorang atas serban serta kepala, dan jika ditinggalkannya menyapu serban, tiada pula mudaratkan. Sebab yang wajib sapu kepala, bukan sapu serban. Tetapi jika menyapu ia atas serban sahaja, tiadalah sah wuduknya dengan demikian itu. Dengan demikian itu, dengan sebab itu. Sebab yang sepatutnya menyapu kepala, bukan sapu serban. Tapi boleh sapu serban dengan syarat hendaklah juga sapu sebahagian kepala. 383 masalah. Menyapu wuduk atas rambut kepala yang lebat. Rambut panjang, rambut dia lebat sehingga rambut dia boleh melintang-lentok, boleh melentok-lentok. Kalau rambut tu cacat tu, rambut dia baru lepas potong rambut, bau-bau tak betul keluarlah sikit-sikit, itu tak ada. Tu dia tak panggil lebat Walaupun lebat rambutnya, tapi rambutnya dia tidak panjang, tidak melintang-lentok. Kata Syafi'i, maka jikalau adalah seseorang itu mempunyai rambut yang lebat, maka disapunya tentang rambut yang berjuntal dan bergerbang keluar daripada had, iaitu sempadan kepala, nescaya tiada memadai akan dia, melainkan bahawa menyapu ia atas kepala sendirinya atau atas rambut yang atas nafsu kepala, bukan yang berjoli. Juli. Apa juli? Pasal dengar juli. Julai, Juli. Itu je lah kemungkinan yang ada tak? Jauli. Tak ada. Imam berajuli. Bukan tak ada. Yang berjoli. Juli, Julai, Juli. Dia ada 4 kemungkinan. Pilih-pilihlah salah satu tu. Tapi maksud beliau iaitu yang berjuntai lah, yang keluar daripada had kepala.
Bukan yang berjuli. La'ala sawab, kita akan cek balik apa kalimah yang tepatnya. Dan bergerbang keluar daripada nafsu kepala. Kepala nafsu ke tak? Nafsu di sini bahasa Arab, iaitu zat kepala tu. Orang Melayu kalau tu, kita ni nafsu macam-macam, zat di kepala ada, di tangan ada. Salah faham. Okey. Jadi ini satu perbahasan yang disebut dalam sini, iaitu masalah menyapu rambut yang terkeluar pada had kepala. Contoh macam dulu rambut saya panjang sampai sini, saya sapu sini. Masuk muka, tangan, boleh? Sah ke tak sah? Ini bukan kepala Syekh. Ini rambut. Dia sepatutnya sapu kepala. Iaitu sepatutnya, kalau nak kira makna sapu kepala, kepala bukan rambut. Tapi syarak membenarkan sapu rambut walaupun air di rambut tu tak sampai ke kepala, ke kulit kepala. Jadi asal pensyariat adalah menyapu kepala. Wamsahu biruusikum, bukan bi syu'urikum. Okey. Jadi oleh kerana itu, bila rambut tu juntai daripada had kepala, contoh macam rambut, kata rambut ni ke depan, sebelah sini rambut dia panjang sampai ke depan, bila nak wuduk dia pun ambil rambut ni. Ini bukan kepala Syekh, ni rambut. Kalau di sini, ini kepala. Walaupun saya sentuh rambut tak sampai ke kulit kepala, tak ada masalah. Ini yang disentuh oleh bab ini ataupun masalah ini. 384, masalah menyapu wuduk atas sanggul. Orang perempuan dia menganyam rambut, ataupun dia ada sanggul di kepala dia, macam mana? Masalah menyapu wuduk atas sanggul. Kata Syafi'i, dan jikalau menghimpun seseorang akan rambutnya, maka disanggulnya di tengah kepalanya. Kemudian menyapu ia akan wuduknya pada sanggul, dan adalah ia menyapu itu akan rambut yang berjuntal keluar daripada sempadan kepala, nescaya tiada memadai sapunya itu. Sebab kalau kita uraikan dia punya sanggul tu, rambut panjang, yang disentuh tu rambut yang terkeluar dari had kepala. Tak sah. Sebab walaupun dah diletak di kepala, seakan-akan rambut panjang, letak sekejap, sapu di ujung rambut tu. Contoh, okay, katakan rambut dia panjang, dia pegang rambut, letak di atas kepala sekejap, lepas tu dia pun sentuh juzuk rambut yang telah diletakkan atas kepala, yang kalau dilepaskan terkeluar dari had kepala semula. Jadi hakikatnya dia menyentuh rambut yang terkeluar dari had kepala. Jadi kalau dia nak sentuh sanggul juga, dia sentuh rambut yang kalau diuraikan, rambut tu masih dalam had kepala. Dulu senang kita boleh buat contoh, tapi sekarang tak boleh buat contoh, rambut dah pendek. Dulu kalau rambut panjang senang buat contoh. Memang sahabat faham sahabat tak rambut panjang, orang perempuan lah khususnya. Jadi kalau nak sapu kepala, pastikan sapu pastikan air kena di kepala, tapi itu masyakkah lah, tak dituntut pun sampai begitu sekali. Atau sapu di rambut, di sanggul tu, dengan maksud bahagian rambut yang disentuh ketika kita berwuduk itu, rambut itu kalau dibuka sanggul masih dalam had kepala. Bila kita tarik dia masih dalam had kepala. Tapi kalau kita tarik rambut, kita sentuh bahagian tu, kita panjangkan dah terkeluar pada had kepala, maka dia tidak boleh disentuh air di situ. Dia tak dianggap menyentuh kepala, tapi menyentuh rambut yang sudah terkeluar daripada had kepala. Terperinci kitab ni, subhanallah. Masalah ni juga dibincangkan seperinci dalam kitab fiqh. Tapi Syekh Al-Nawawi ini menghuraikan hadis, dalam keadaan beliau mendatangkan juga masalah-masalah yang terperinci, yang walaupun terperinci tapi diperlukan oleh orang awam. Masalah yang terakhir 385. Masalah menyapu wuduk atas rambut yang dibuang. Dia potong rambut, betul wuduk. Rambut ni rambut aku. Betul lah. Rambut dah potong lah. Mana rambut tadi? Dalam plastik. Okey. Kita dah tahu jawapan dia lah. Tapi dia datangkan juga oleh fuqaha. Masalah menyapu wuduk atas rambut yang dibuang. Kata Syafi'i dalam dan jika sekiranya seseorang menyapu ia dengan suatu daripada rambut yang di atas tempat tumbuhnya dan di dalam sempadannya, kemudian daripada dibuang dengan cukur atau gunting masalan, nescaya tiada memadai akan sapunya itu,
kerana bahawasanya ketika itu jadilah ia bulu di atas bukan tempat tumbuhnya. Ia maka ialah seperti serban. Sebab dia dah potong, dia bukan sapu kepala dah. Yang kita boleh sapu rambut atas kepala sebab dia masih lagi bertepek atas kepala. Tapi kalau dia dah dibuang daripada kepala, jadi dia dah jadi rambut, itu bukan kepala. Kalau orang pijak pun, ente asal pijak kepala nak? Kepala, ini rambut je. Okey. Selesai masalah. Alhamdulillah, kita berhenti setakat ini dahulu insya-Allah. Biiznillahi azza wa jal. Baik, ada soalan nampaknya. Ta'rif di dalam bab usul, iaitu usuluddin, yang diberikan oleh ulama. Ta'rif apa? Assalamualaikum Ustaz. Ta'rif di dalam bab usul, iaitu usuluddin, yang diberikan oleh ulama, adakah ia ta'rif bil rasmi atau ta'rif bil had, sebagaimana yang diberikan pada ta'rif kudrah? Saya tak faham. Ta'rif apa? Definisi terhadap apa? Siapa tanya soalan ni? Akhir tanya. Ta'rif apa akhir? Ta'rif ni maknanya definisi. Tak kena cek pula setiap benda yang ditarifkan, adakah dia ta'rif secara rasm ataupun bil had. Dia tak diistilah semua ta'rif dalam usuluddin adalah bil rasm, semua ta'rif dalam usuluddin adalah bil had. Dia tak begitu. Dia kena cek baliklah benda apa yang ditarifkan dalam bab apa. Okey, dalam bab ni mentakrifkan makna kudrah contoh, ataupun ketika menceritakan tentang masalah apa namanya sama' dan sebagainya, ada beberapa perkara disentuh tentang pentakrifan, kita ceklah adakah dia ta'rif bil rasmi atau ta'rif bil had. Tapi tak ada istilah secara soalan umum gitu. Wallahu a'lam. Sila Fi. Macam mana? Telah dijawab sebelum ini. Macam mana tu? Dah jawab dah? Kena tanya orang yang datang. Saya telah jawab sebelum ni. Dan 2-3 hari lepas saya. Tak. Imam Waqi'. Imam Waqi' yang ada kat makam Masfi'in tu, kat Masfi'in tu adakah guru dia? Guru Masfi'in. Ditulis Mukri. Mukri Imam Asy-Syafi'i. Dia tak pastilah Mukri yang mana. Yang kita faham, banyak orang kata yang di situ adalah guru Imam Asy-Syafi'i, yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, sa'altu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Tapi yang disebut di kubur tu Mukri. Wallahu alam, tak dapat dipastikan. Saya sendiri tak mengkaji secara halus dalam masalah maqamat auliya yang berada di Mesir, fulan bin fulan, adakah betul dia di situ? Saya tak mendalami bab itu. Wallahu alam. Ustaz, ada sebarang maklumat tentang itu? Tentang Imam Waqi'. Tapi bukan Waqi' bin Jarrah sebenarnya. Baik, besok kita Okey, ada soalan lagi? Akhir nak tanya pasal kucing juga ke? Nak tanya pasal kucing juga ke? Sedih kan? Kalau banyak dia dianggap boleh membawa kepada tak sah sembahyang. Kalau banyak, berapa banyak tu berdasarkan uruf. Kalau kata Syekh, entah ni awak baju kucing ni, macam baju kucing sudah ni tu. Tu orang maksudnya banyak. Tapi kalau orang tengok, orang tak kata apa, relax, benda tu biasa, itu dianggap sikit. Bila sikit, dimaafkan. Tapi kalau kita pergi sembelih kucing tu, betul-betul ambil bulu dia, najis. Sikit pun tak boleh. Akhirnya bila kucing awak tiba-tiba tanya pasal kucing? Ada kucing kat sama. Sabar. Jangan cakap macam lah. Tahu lah. Okey. Baik. Jazakumullah khairah. Kita
Kita tangguh dengan kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka az-zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka az-zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma ja'alna min ibadika at-tawwabin wa ja'alna min ibadika as-salihin wa fi dhanbana wa ja'alna min ibadika at-tahirin. Allahumma inna zambana katsir wa antal ghafurur rahim faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina warzuqna mahabbataka wa mahabbatal habibi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam warzuqna al-himmatal 'aliyah fi talabil ilmi waj'alna min a'immatil huda waj'alna sababan fi hidayatin nas ya arhamar rahimin. Rabbana aslih qulubana wa quluba ummatil habibi sayyidina Muhammad warzuqna mahabbataka ya arhamar rahimin wa mahabbata sayyidina Muhammad waj'al ummatana ummatan tayyibah mubarakan fiha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.